ولا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، وبعد. وقال مصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في دارين. Sembahyang batin. Kita dah membicarakan mengenai perbandingan antara sembahyang dengan manusia, di mana pengarang cuba untuk membuat satu perbandingan bagaimana rukun sembahyang, syarat sembahyang, sunat dalam sembahyang jika dibandingkan, diperumpamakan dengan manusia. Yang mana pengarang mengatakan bahawa syarat sembahyang seperti nyawa yang ada pada tubuh manusia. Sekiranya syarat tidak ada, maka seperti manusia yang tidak mempunyai nyawa. Begitulah membicarakan tentang rukun, sunat dan sunat hai'ah. Maka hari ini kita sambung pada tajuk sembahyang batin. Sembahyang batin. Sembahyang batin ni sembahyang dalam, merujuk kepada sembahyang hati. Hati pun kena sembahyang, bukan setakat rukun, syarat, sunat. Itu perlakuan, perbuatan. Ni nak membicarakan tentang hati ketika mana kita sembahyang. Baik, kata musannif, dan dalam sembahyang ini, dalam sembahyang ini bermakna dalam sembahyang fardu, dalam sembahyang sunat. Sebut saja nama sembahyang, sama ada fardu, sama ada sunat. Ada sembahyang batin, ada sembahyang hati. Apa makna batin? Dalam, dalaman. Hak bicarakan sebelum ni sembahyang luaran, syarat, pakai pakaian tutup aurat, ambil ayat sembahyang, menghadap kiblat, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, tempat sembahyang tidak bernajis. Kemudian bila buat syarat, buat pula rukun. Dalam kitab ni ada 13 rukun. Rukuk,
sujud, berdiri tegak dan sebagainya, itu semua perlakuan zahir. Hak nak bincang hari ini adalah perlakuan batin. Cerita pasal sembahyang hati. Ketika sembahyang, hati ini duduk di mana? Jadi kata musannif, ada sembahyang dalam, sembahyang batin. Jadi dia buat kurungan sembahyang hati. Maknanya hati ni, ketika kita sembahyang, hati ni pun kena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat dada kita pandang Allah Ta'ala, menghadap Allah Ta'ala, bahkan dalaman hati kita pun kena menghadap Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak menghadap Allah Ta'ala ni, hati ni? Iaitu khusyu'un, iaitu khusyuk. Jadi cara nak sembah, cara nak sembahyang batin, cara nak menghadap Allah hati ni, iaitu dengan khusyuk. Apa makna khusyuk? Hati dia tenang di dalam dan di luar badan dia. Hati dia tenang, badan dia pun, anggota dia pun tenang. Tak kelang kabut, tak kelang kelibut, tak garu sana, tak garu sini. Tu maksudnya. Tu maksudnya khusyuk. Hati tenang. Hati orang yang tak khusyuk, hati pikir macam-macam. Jadi mula-mula pengarang sebut, ketika sembahyang, hati ni kena bagi tenang dulu. Kemudian anggota badan tenang. Sebab kalaulah hati tenang, di luar insya-Allah akan tenang. Tapi kalau di luar tenang, sengap, belum tentu hati tenang. Di luar sengap ya. Tapi dalam hati ini, Masya Allah, macam-macam duk ada. Tapi kalau hati tenang, anggota luar insya Allah pasti akan tenang. Itu beza dia. Di luar tenang, belum tentu dalam tenang. Tapi kalau dalam tenang, pasti di luar pun tenang. Jadi dia menceritakan bentuk khusyuk, iaitu khusyuk ni tetap hati. Ni kata tetap hati. Dia mentafsirkan, dia menjelaskan apa makna khusyuk, iaitu tetap hati. Hati ini tetap macam mana? Tidak ingat ke situ dan ke sini. Hati itu tak pergi jauh, tak berpusing, tak lihat benda-benda yang lain selain daripada ingat kata kita sembahyang tengah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang tenang khusyuk ni, dia tak pergi jauh. Dia tak fikir tentang padi, sak dia berkata 1,200, sak dia berkata 1,700. Kalau 1,200 rugi aku 500, duit mesin padi naik dah. Dia fikir tu tengah semayang. Itu dipikir, disebut ke sana dan ke sini. Ketika semayang lah dia fikir, cuti ni nak pergi mana, tol naik ke tak naik, tayar servis ke tak servis. Tengah semayang fikir benda tu. Yang paling teruk, tengah semayang teringat filem yang kita baru tengok tadi. Kena gambar Hindustan, dia teringat gambar Hindustan tu. Padahal tengok gambar Hindustan tu 4 kali lah, 4 kali teriak lah, tapi dia ingat juga. Itu diberi contoh bagaimana ke sana dan ke sini, ke situ dan ke sini. Hati ini, yang mana hati yang khusyuk, dia tak fikir ke sana dan ke sini, tetapi dia hanya ingat bahawa dia sedang sembahyang.
bahawa dia ni tengah semayang ni, dia tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ni boleh berubah bila-bila masa sahaja hati ni. Sebab tu hati ni disebut qalbun. Qalbun ni makna dia berbolak balik, sentiasa bertukar-tukar. Kadang-kadang kita ingat benda lain, kadang-kadang kita tak ingat benda lain. Tengah semayang teringat benda dunia, teringat lembu makan ke tak makan lagi, teringat harta tengah duk berniaga, orang beli ke tak beli, macam-macam ingat hati. Kadang-kadang kita munajat tengah semayang juga, boleh ketika tu kita munajat, boleh juga kita fikir benda lain-lain. Itu dipanggil qalbun, hati yang sentiasa berbolak balik. Sebab tu kalau kita rasa berurusan dengan manusia, berasa susah, dia pun payah, maka kita doalah kepada Allah yang memegang hati-hati manusia. Sebab hati ni sentiasa berbolak balik. Macam mana nak bagi tenang, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita berurusan dengan orang luar, orang lain, susahlah, nak luluh hak ni susah, nak minta hak ni susah, minta pada Allah Ta'ala supaya hati mereka yang berurusan dengan kita lembut. Setengah ulama dia baca doa sebelum dia keluar rumah, dia baca doa, ya latifan fauqa kulli latif ultuf bi fi umuri kulliha kama uhibbu wa raddini fid dunya ya wa akhirati. Wahai Tuhan yang lembut, yang maha pelembut, ultuf bi fi umuri, lembutkan, mudahkan semua orang yang berurusan dengan aku. Kalau berkaitan dengan hati manusia, lembutkan hati manusia. Kalau berkaitan dengan kenderaan, permudahkan kenderaan. Kadang-kadang kenderaan kita bawa dia, tu bagus. Tapi kalau kereta bawa kita, memang masuk longkang. Tu panggil kereta bawa kita. Kereta tu tak dapat dikawal. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala, permudahkan segala urusan aku. Sebab tu apa sahaja kaitan, ada ulama kata baca Asmaul A'zam, iaitu Al-Latif. Ada orang kata suami cengih dengan saya, baca Ya Latif banyak-banyak. Anak tak mau dengar cakap, baca Ya Latif banyak-banyak. Minta Allah Subhanahu wa ta'ala agar dilembutkan hati-hati mereka. Sebab hati ini sentiasa berbolak balik. Jadi hati yang ketika sembahyang ni yang dia nak adalah hati yang khusyuk, yang mana hati ni tak fikir benda lain dan hadir hati pada ingatkan perbuatan sembahyang. Dia kata macam mana kita nak khusyuk, macam mana kita nak hati kita tidak fikir ke sana dan ke sini, ke situ dan ke sini, iaitu dengan menghadirkan hati pada ingatkan perbuatan sembahyang. Macam mana bentuk nak bagi ingat, nak bagi khusyuk, nak bagi tenang, tak mau fikir benda lain, kita ingat perbuatan sembahyang. Ni kaedah. Kalaulah sesuatu benda macam ni, contoh gelas ni berisi air. Kalau kita nak masukkan benda lain dalam gelas ni, kita kena buang dulu air ni, baru kita boleh masukkan benda lain. Masukkan batu, masukkan pasir, misal contoh. Maksudnya kalau nak sesuatu benda tu ada dalam gelas, kena buang benda yang ada di dalam gelas terlebih dahulu. Begitulah juga ketika sembahyang hati. Macam mana nak masukkan hati yang
Khusyuk, buang dulu fikiran, fikir cara yang lain selain pada sembahyang dengan mengingati sembahyang. Kita ingat kita tengah buat apa. Pendek kata, masa sembahyang tu kita kena ingat bahawa kita sedang sembahyang. Bila kita ingat kita sedang sembahyang, kita ingat mengenai perbuatan sembahyang. Rukuk, seperti rukuk. Macam kita nak buat checklist. Kita nak pergi mana-mana, nak pergi Mekah ke, kita buat checklist. Baju panas ada, kain telekung ada, seluar dalam ada, kain pelikat ada, tali pinggang ada. Bawa. Macam tu semayang. Tengah semayang, berdiri tegak, Fatihah, rukuk, i'tidal. Macam tu contohnya. Sujud, macam mana rukuk yang sempurna? Begitulah keadaannya. Kata musannif, pada ingatkan perbuatan sembahyang seperti rukuk, sujud dan rakaat dan lainnya. Ingat juga rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Ingat benda tu, maka kita tak akan ingat benda yang lain. Yang duk jadi masalah, kita ingat benda lain. Kita ingat benda yang kita buat. Sebab tu para ulama dia bagi tenang dulu hati sebelum mengangkat takbir. Pakai pakaian yang paling baik, ambil ayat semayang dengan cara yang terbaik, duduk berdiri tegak dengan baik-baik. Sebelum nak angkat takbir, baca dulu qul a'udzu birabbin nas. Mudah-mudahan hati ni tak was-was. Cuba dengan sedaya upaya biar hati ni tenang, tetap, bukan was-was. Baca dulu, kemudian sebut dulu usolli, nak bagi hati ni bersedia untuk semayang. Sebab kita berurusan dengan urusan luar. Kalaulah kita mari terus berdiri tegak, terus angkat takbir, kata ulama bimbang, takut hati ni teringat benda lain. Bila dia teringat benda lain, orang semayang rakaat 3 rakaat, 2 rakaat, dia tambah 1 rakaat lagi, ataupun kurang 1 rakaat, sebab terlupa rakaat berapa dah. Jadi buat checklist. Tu kata musannif, dia bagi petua. Buat checklist, ingatkan mengenai sembahyang, rukuk, sujud dan rakaat. Kita pergi Mekah macam tu. Baju panas, tali pinggang hijau, tali kain ihram. Bisa ada pesan lah. Pada banyak kursus umrah, kursus haji, saya pesan sangat-sangat, ketika tawaf, suami isteri khususnya pegang beg suami, jangan pegang kain ihram suami. Tak apa ke ustaz, dia pakai tali pinggang. Bukan masalah tali pinggang, masalah kain ihram tu tak ada apa tempat buh tali pinggang. Dia pakai buh tali pinggang saja, kain ihram. Takut tengah-tengah tawaf tertinggal. Bila tinggal bini rentak langsung. Rentak pusing satu pusingan tu, rasa sejuk lah. Rupanya kain ihram tu duduk kat bini di belakang. Bimbang macam tu sebab pernah berlaku. Jadi saya duk pesan, kalau masa tawaf suami isteri takut hilang, pegang beg suami ataupun sambung beg suami. Jangan pegang kain ihram dia, pegang kain ihram. Dia kata, pernah ke ustaz orang yang bertelanjang di depan Kaabah? Awak tak pernah pula. Saya pernah satu kejadian, masa tu muda lah, tengah nak habis tawaf sunat, nak pergi cium Hajarul Aswad. Tapi masa nak pergi tu, dia pun tengah basuh, dia tarik kain daripada mau tali. Kita pun duduk tunggu dekat tali. Kita pakai baju buah lah, pakai sebab tawaf sunat. Tunggu kat tali, sopa orang nak lawan lari lumba 4x4 tu.
4 kali 100 dah lari. Pakai ada ustaz enjin belakang ni, tak sabar nak lawan Ligan cium Hajar Aswad. Satu kita pun muda, lepas cuci pam habis cuci, lepas tali sama lepas tali berlari. Ada abang Pakistan mana tu, dia pakai ihram, dia lari awal depan saya, laju. Elok nak sampai je, dia pijak bekas ayak kot, bekas orang cuci tadi. Pijak tu boom, pakai ihram, boom, bulat. Cuma kita tak ada berhenti tengok tapi nampak dari anak mata tu terbulat dah kain ihram. Jatuh terlondeh kain. Jaga hati-hati depan Kaabah. Tahun 2018 pun sama. Saya pergi haji satu ada. Tak tahu dari mana pakcik mana tu, dia lompat naik atas multazam. Dia pergi duduk atas kelambu Kaabah, ni atas pintu Kaabah. Tu Kaabah tu tinggi, kita berdiri tinggi. Dia boleh naik lompat di atas pintu Kaabah. Tengah orang duk tawaf ni, musim haji, ramai Dia kata turun. Kawan tu tak mau turun. Suruh 2 kali tak mau turun, pegang ke ihram, tarik. Bulat kat pintu. Masa dalam YouTube ada, cari. Bulat tek. Jaga. Kita jangan buat yang tu. Pegang, suruh bini pegang. Dia akan tak tu, orang mari kan, orang mari dia ni tak lepas kain ni, jaga. Mari ramai akan tarik. Innalillah. Jadi buat checklist macam itulah. Kita ingat pada perbuatan sembahyang apa, seperti rukuk, sujud dan rakaat. Ingat berapa rakaat. Kebanyakan orang dia lupa rakaat, terutama sembahyang yang sir, bacaan perlahan. Tengah sembahyang zuhur, berapa rakaat tahu, dia rajin. Tambah-tambah kalau kepala ni duduk tang lain, memang lupa. Jadi nak menghilangkan rasa macam tu, tarik, kita ingat kita baru sembahyang rakaat pertama, tu imam baca surah Sajadah. Kemudian rakaat yang kedua, tu imam baca surah Insan. Baik. Dan lainnya. Ingat pada perbuatan yang lain, seperti bacaan Fatihah. Bila kita baca Fatihah, kita perembang tengok bacaan Fatihah. Bila tu imam baca Fatihah, kita perembang bacaan tu imam baca Fatihah. Sedap suara tu imam ni. Kalau nasyid lagi sedap. Contohlah bacaan tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pati elok. Kalau boleh ingat ketika baca Fatihah ni, aku ambil daripada siapa ni bacaan Fatihah ni? The last guru aku yang ajak Fatihah ni siapa? Ingat. Sebab dalam Fatihah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebut tentang Nabi di dalam Fatihah. Apa kata mana ada ustaz pada bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mana ada nama Muhammad? Siapa kata tak ada? Siapa kata tak ada tu tak lama, umur pendek. Mana ada Muhammad dalam Fatihah? Ada. Mana? Muhammad yang ajak Fatihah, maka dia duk ada itu. Siapa yang ajak Fatihah? Muhammad lah ajak. Dia diturunkan wahyu oleh Jibril.
Jibril ajak dia, dia ajak kita. Maka siapa ada itu? Ada Muhammad. Kalaulah bukan kerana Muhammad, bolehkah kita baca Fatihah? Tak boleh. Macam tu maksudnya. Masa baca Fatihah tu ingat, kita mengaji bila tentang Fatihah ni? Kan kita mengaji masa darjah 6 dulu. Masa kelas kafar dulu last baca. Lepas tu tak pernah mengaji dah Fatihah ni. Kalau macam tu, dinasihatkan supaya pilah baca pada guru-guru yang mu'tabar, guru-guru yang ada sanad dia. Baca sekurang-kurangnya dia boleh perbetulkan kalau kita ada salah. Kadang-kadang kita duk rasa betul. Ada orang tu dia jumpa saya, Ustaz, saya ni dah ikut Ustaz Hasan Azhari selama 20 tahun. Kita kata hebatnya dia ni. Duduk di Kedah ya. Duduk di Kedah. Macam mana boleh ikut Ustaz Hasan Azhari, Datuk? Dia kata tengok TV. Tengok TV tak payah. Ni nak mengadap Quran mesti talaqi musyafahah. Mesti tengok mulut. Cara sebut mesti guru tengok. Kalau guru buta cerita lain. Guru buta, ada guru Quran yang buta dan yang masyhur di kalangan ahlul Quran, pengarang kitab apa nama, Matan Syatibi. Pengarang Matan Syatibi. Pengarang Matan Syatibi ini dia menghimpunkan 7 qiraat di dalam satu matan, dalam satu rangkap syair. Dia tak banyak, dalam 1000 lebih ya syair tu, 1000 bait. Dia dikarang oleh orang yang buta. Syatibi, Imam Syatibi dia buta. Guru Quran yang buta jaga. Sini tak tahulah, saya tak pernah jumpa guru buta. Tapi masa duduk mengaji dulu, guru buta ni, kita mari baca hari ni sehari. Hari pertama kita mari ni, hari Ahad, awal tahun, mari semangat baca. Lepas tu tak, dia tanyalah nama apa, kita abang nama Muhammad As-Suyuti. Kita abang ada baca. Habis baca, esok tak main, tak dan, lusa tak main pula awal tahun depan. Setahun tinggal, mari baca bismillah, bukan kata bismillah, bagi salam je, Assalamualaikum ya Syekh. Sebut kata Assalamualaikum ya Syekh, terus dia kata Syekh hampir mana lama kan. Apa dia buat apa? Orang buta keistimewaan dia jaga. Dia boleh nampak, walaupun dia tak nampak mulut, tapi pendengaran deria dia yang lain sangat sensitif. Ada seorang guru di Masjid Husin. Guru pada di Masjid Husin ni, dia ni buta. Dia mari jalan kaki lah. Daripada rumah dia tu di belakang Masjid Husin, jalan kaki. Taklah jauh sangat, dalam 1 kilo kurang lebih. Dia jalan kaki lah. Duduk satu hari tu, ada orang Malaysia kata, Syekh, hari ni saya hantar Syekh naik motor, boleh tak? Nak khidmat lah pada Syekh kononnya. Syekh kata tak apa, boleh lah. Tak boleh, naik lah motor. Naik duduk di belakang. Dia ni buta. Kawan Malaysia tu celek lah, start motor, buh gear jalan. Dia pun tepuk, sambil tepuk, kanan, kiri, supaya dia nampak. Kita pakai duduk dalam longkang tu. Tu orang yang buta, sensitif. Jadi musyafahah, talaqi musyafahah, mesti guru tengok mulut. Sebutan memang tak betul. Tak ada manusia yang sempurna bacaan Fatihah. Tak usah dia tepuk dada, aku Fatihah aku paling betul. Tak ada. Bahkan yang paling kita dah jumpa, baca kat ustaz ni betul dah, pergi kat ustaz ni tak betul. Selalu jumpa itu. Pergi kat ustaz ni tak betul pula. Mengaji ni betul. Betul dah. Pergi kat orang lain tak betul pula. Tak apalah. Sekurang-kurangnya kita ada berguru tu penting.
Pokoknya kita ada hujah bahawasanya kita mengaji bacaan ni pada seseorang. Kalau baik, seseorang itu sambung sanad dia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia tekan tentang lahjah. Bacaan Fatihah tekan dekat adaul huruf. Dia ada berapa jenis ilmu di situ. Adaul huruf, makharijul huruf, sifatul huruf. Ini cara huruf saja. Lepas tu dia baru pergi ke tajwid. Ada 4. Kemudian adalah fawasil, dhabtul Quran. Dia ada kurang lebih dalam 11 ilmu. Di situ saja. Ada guru dia tekankan kepada sebutan huruf. Tak mau cakap Kedah, tak mau dalam Quran, tak mau cakap Kedah. Kita dah biasa cakap Kedah. Hang nak pergi mana? Hang buat apa? Masuk dalam Quran pun baca juga inna a'tayna. Bunyi na, bunyi Kedah terus. Ada setengah guru dia perhati benda tu. Hai, jangan buka mulut luas sangat. Itu contoh. Ada yang perhati tentang bacaan juga Fatihah tapi benda lain. Contohnya alaihim. Banyak orang Kedah dia tak baca alaihim, dia baca alaihim. Him ke him? Ada orang tegur. Kalau bunyi him, makna ha tu baris bawah kasrah. Hi jumpa dengan mim. Him. Tapi yang jadi masalah baca hi. Bila jumpa dengan mim jadi alaihim. Mana him? Hi ke? Tak. Ataupun hum. Hum ke hum? Tu ada guru yang mementingkan macam tu. Sebab tu peri pentingnya kita mengaji. Tapi kalau kita dah mengaji dah kat kawan ni, mengaji dah kat kawan ni, tapi duk tak betul juga Fatihah. Tapi tak betul ni tak betul yang sikit-sikit, bukan kata tak betul sehingga menjejaskan makna. Bila tak betul menjejaskan makna ataupun bertukar makna, maka tak sah semayang kalau kita tak mengaji. Kalau man baddala harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin, kata Imam Jazari, fa batalat salah, batal semayang. Tukar huruf. Orang baca ghairil maghdu, dia ghairil magdu. Magdu bunyi. Magdu ni dia tambah huruf, dia tukar terus makna. Kalau dia tak mengaji, batal semayang. Tapi kalau dia mengaji, tak boleh ubah dah. Memang kerah lidah. Tak boleh nak buat apa, lidah lembut lagi pada lidah dia. Tak boleh sebut. Maka dia boleh jadi imam pada geng yang baca magdu juga. Tak boleh baca pada geng yang baca sempurna. Orang sempurna tak boleh, dia tak boleh jadi imam. Ada orang lain yang boleh sebut dengan betul, maka kena bagi orang lain jadi imam. Tapi kalau geng dia belaka, maka boleh lah. Satu kampung tu magdu semua, bagi dia jadi imam. Tu bentuk bagaimana kita semayang, kita perhati bacaan Fatihah. Kita tak apa. Orang Kedah ni dia buka mulut ya luah. Kena orang lain, negeri-negeri lain hilang terus. Macam setengah orang pantai timur, dia tak ada, dia semayang ada 4 lah. Subuh, zuhur, asar, maghrib. Itu ya ada. Insya tak ada. Setengah orang Padang pantai timur. Sebab apa tak ada insya Ustaz? Sebab mereka ada Isa ya. Shin tu hilang. Sebab huruf shin ni kadang-kadang hilang. Bila baca Quran hilang shin. Alam nasrah. Dia tak sebut alam nasrah. Nasrah. Bukan kata orang Melayu, Arab pun sama. Bila tak mengaji sebutan kong. Dia Arab takkan sebut tak betul. Tak betul. Arab gambar Arab Mesir. Arab Mesir huruf jim dia baca ga. Bila baca iza jaa nasrullah, dia baca iza ga nasrullah. Mana ga huruf ja. Dia kata ja. Kita sebut ja, ga.
Jaga. Lagi pang mulut dia. Harap. Guru saya dulu dia garang. Dalam bab Quran, kata para ulama, kena garang. Bila ajak Quran, kena garang, kena cengih. Sebab tu ayah-ayah kita dulu, mak-mak kita dulu, guru Quran di kampung dulu, dia ada rotan. Walaupun tak pukul, tapi ada rotan. Cengih. Sebab mengajar Quran tidak dapat tidak, kena cengih. Kalau tidak, tak boleh baca betul. Mana dalil dia? Dalil dia ketika turun wahyu. Turun wahyu bagaimana sikap Jibril kepada Nabi SAW. Kan dia dipeluk oleh Jibril 3 kali. Kata Nabi, sesak dada aku. Kali kedua, Iqra ya Muhammad, sesak dada. Peluk sampai ketak dada ni 3 kali. Kata ulama menunjukkan ketika baca Quran kena syadid, kena garang, tegas. Sebut huruf ja, huruf kha, kena sebut gitu. Tu maksud dia. Bukan kata sa kata cengih tu kira tampak orang, bukan. Maksudnya dia kena perhati dengan tegas. Tu dipanggil talaqi musyafahah. Begitulah kata musannaf. Kalau hang nak hati hang tenang, hang fikir tentang perlakuan sembahyang. Jadi hang tak fikirlah benda lain. Dan sempurna. Dan lainnya. Dan sempurna ikhlas pada sembahyang kerana Allah jua, tidak kerana lain. Kita sembahyang, niat tengah sembahyang tu ingat, aku ni sembahyang kerana mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Bukan aku sembahyang ni nak pergi ke syurga. Bukan aku sembahyang ni takut pada neraka, tak. Tapi aku sembahyang ni kerana aku ni hamba Tuhan. Aku hanya nak keredaan Tuhan. Kena macam tu fikir. Tengah sembahyang ingat, aku sembahyang ni kerana aku mengharapkan Allah Ta'ala terima sembahyang aku. Allah Ta'ala redha pada perbuatan aku. Kalaulah Tuhan nak bagi syurga, syurgalah. Kalau nak bagi neraka, nerakalah. Sebab aku hanya hamba. Dia macam tu. Tu tahap paling tinggi lah dalam tasawuf. Bukan kerana kita nak syurga. Ni dah sembahyang kerana masuk syurga. Apatah lagi buat sesuatu amalan kerana tujuan dunia. Ni lagi ada satu passion juga. Baca ayat ni, selawat ni bagi kaya. Baca amalan ni bagi orang tunduk. Bagi ni. Nak beramal lah. Benda tu nak mari lah, tak mari sudah. Benda amalan, contohnya amalan baca 3 kul sebelum tidur, contohlah. Tak mau bagi gangguan makhluk halus dan sebagainya. Bacalah. Tang tujuan ni Allah Ta'ala bagi, tak mau bagi sudah. Jangan duk harap sangat. Sebab kalau kita mengharap tiba-tiba tak jadi, maka kita akan menyalahkan amalan tersebut. Aku ni bacalah selawat ni banyak kali dah, sehari 100 kali, tak kaya-kaya juga. Baca selawat kerana nak kaya, payah padan lah, tak kaya pun. Tu jaga. Jangan kita buat amalan kerana tujuan dunia. Tetapi kita buat amalan, ingat, segala amalan yang kita buat, kita mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan keredaan manusia. Apatah lagi kalau semayang, tengah semayang dia tengok, mereka tengok aku orang ni semayang slow sikit, angkat takbir saya seminit. Jaga sembahyang ataupun buat perbuatan akhirat dengan tujuan mencari redha manusia, perbuatan itu adalah sia-sia sahaja, letih, tak ada apa, minta jauh.
biarlah kita buat amalan ibadat hanya sanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh sembahyang jenazah sudahlah. Apa sembahyang jenazah ni, kata kat kawan-kawan, apa sembahyang jenazah ni ikhlas ke tak ikhlas? Dia kata ikhlas, awak tak ikhlas pula. Ikhlas apa kalau orang tak bagi sampai surat apa bunyi? RM5. RM3. Tak ada orang zaman lah bagi RM3 dah, semua bagi RM10 dah. Mayang kerana Allah Ta'ala ke kerana sampai surat? Contoh. Itu contoh bagaimana kita nak buat amal ibadat. Jangan kerana sesuatu benda. Orang bagi ambil lah. Ni sampai tak mau ambil pula. Tawaduk sangat. Dan tazallul. Sikit lagi lah. Pertama, semayang hati kena khusyuk. Yang kedua, ikhlas, sempurna ikhlas. Ikhlas ni hanya kerana Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, dan tazallul. Tazallul, bahasa Arab tazallul. Tazallul, zalla atas wazan maf'ul. Tazallulan, tafa'ul. Apa makna tazallul? Tengah semayang tu kena rasa menghina diri di masa sembah Allah dengan sembahyang. Masa kita tengah semayang tu kena timbulkan rasa hina bila kita berhadapan dengan keagungan dan kebesaran serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengah semayang tu ingat kita menghadap Allah. Bukan menghadap Allah tu secara macam kita menghadap, wa'iyyazubillah, menghadap kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika tu kita kena rasa kita ni hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada nilai kita ni. Jangankan kita, bumi yang secantik-cantik ni tak ada nilai pun di sisi Allah. Kalau diikutkan dengan putaran semesta, bumi yang kita duduk, yang ada langit, yang ada bumi, yang ada segala isinya, jika dibandingkan dengan alam semesta, seperti sebutir pasir di pantai-pantai saja. Ada 7 pantai, maka kita bumi ini seperti sebutir pasir. Ada nilai ke sebutir pasir? Tak ada nilai pun. Macam itulah dunia. Dunia kita lagi telah. Terus duduk megah diri. Sebab tu masa semayang, biarlah timbul rasa hina diri. Tazallul. Rasa menghina diri. Rasa menghina diri ni macam mana? Kita rasa bahawasanya kita ni kalau tanpa ada keizinan pada Allah, kita ni tak ada apa. Tidak ada kekuatan dan keupayaan. Tidak ada harta benda apa pun tak ada. Tapi apa yang kita ada hanyalah kerana keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hina. Bukan makna hina ni Allah, aku ni memang bengong, aku ni mangkak. Bukan maksudnya macam tu. Bukan makna menghina diri itu maksud menghina diri sendiri. Tapi makna ni, bila hina ni, kita sembahyang tu kita ingat Allah bagi macam-macam kat aku. Tapi aku ni dia buat dosa macam tu. Sepanjang-panjang hidup dia buat dosa je pada Tuhan. Tak tahulah Tuhan nak ampun ke tidak. Hanya Tuhanlah yang boleh mengampun. Dah rasa macam tu. Tengah semayang kata musannif, kena masa ada macam tu, rasa tazallul. Kalaulah aku tidak diciptakan, maka aku tak akan wujud. Tapi Allah Ta'ala yang ciptakan aku, boleh juga aku hidup. Macam tu maksudnya. Rasa tazallul, rasa hina di masa kita sembah dengan sembahyang.
Kita rasa hina diri, terutama masa kita sujud. Kita sujud, duduk atas kepala ni tinggi sekali masa kita berdiri. Tapi masa sujud, kepala lah paling bawah di lantai. Sebab apa? Kita rasa kita hina, rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk kehinaan? Kepala yang paling tinggi sujud di tempat yang paling rendah, tempat kaki berpijak, maka kita hinakan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kena ada rasa macam tu, barulah kata musannif, baru dipanggil sembahyang batin. Dan tafahum, ni kita sambung akan datang. Tak habis nak semuka. Satu puangan. Tak apalah, kita sambung. Lagi dia kata, Ustaz, orang nak sarapan ni. Dah lah nasi lemak ada ni. Dia biasa, Syekh Daud, ulama terdahulu dia karang kitab, tapi dia, semua dia selit. Ada syariat, ada hakikat, ada tauhid, ada tasawuf, dia campur sekali. Setengah kita baca kitab fiqh, tapi ada tasawuf. Sebab dia bagi di sisi ulama silam, nak capai makrifat, nak capai hakikat, mesti melalui syariat. Dia tidak meninggalkan syariat untuk mencari hakikat. Sebab tu salah kalau kita kata hampa mengaji kulit je, parti Muniatul Musalli tu kulit je, kami ni mengaji hak dalam, isi apa isi ni, hak syariat ni yang kena mengaji. Cara semayang, cara rukuk, cara baca, hak ni kena penting. Baru sampai ke makrifat, baru sampai ke hakikat. Ni duk dapat hakikat makrifat je. Salah, cara tu salah. Ulama kita bawa nak ikut jalan, nak pi sampai ke makrifat hakikat, mesti melalui syariat. Mesti pi ke fiqh, mesti pi ke akidah, mesti pi ke tasawuf, belum sampai ke hakikat. Boleh kata ulama, kitab Muniatul Musalli ni kalau pegang sungguh, boleh jadi tok wali. Boleh jadi tok wali. Tak percaya buat ngak. Boleh jadi tok wali. Bukan wali nikah, wali ya. Wali Allah boleh. Orang dulu dia baca kitab Muniatul Musalli ya. Tapi Masya Allah kita tengok tawaduknya dia, cakapnya dia, sebab dia mengaji sungguh, hayati sungguh. Sebab tu ulama dia buat nak pergi ke hakikat ni mesti ikut jalan yang Nabi buat. Kata Nabi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Nabi duk garis, ni jalanku, jalan yang lurus. Jalan dia berkeluarga, jalan dia semayang, jalan dia perang, jalan dia berdamai. Ni jalan yang Nabi buat. Jangan pergi jalan lain. Cara perang ada Nabi ajak, cara semayang ada Nabi ajak, cara berkeluarga ada Nabi ajak. Hak tu disebut wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Jalanku jalan yang lurus. Ni dak pergi cari hakikat. Apa pergi mana ni? Pergi tapak mana? Gunung Jerai ya. Tak mana? Telaga Tok Syekh. Berapa lama? 3 minggu. Tak semayang Jumaat. Kami ni lain lah. Lain apa? Pang bagi kepala kali. Lain. Lain. Bukanlah kita nak marah siapa pergi mandi Telaga Tok Syekh, tapi nak habaq. Ada orang yang salah memahami tentang hakikat dan makrifat. Hakikat makrifat mesti dimulakan dengan syariat. Sempurna dah syariat, hakikat makrifat tu akan sampai. Jadi saya rasa memadai setakat tu sahaja. Yang baik dan yang buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, kesilapan tutur bicara, saya minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan dosa-dosa kita yang akan datang.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwil lana fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.